hari ini saudara, saya nak mengulas tentang tajuk, adakah negara dalam bahaya sekiranya tidak ada 2/3 majoriti? Ini ramai orang tanya, orang risau. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita ada 148 kursi parlimen. Hilang Syed Saddiq seorang, kita masih ada lagi 147 tuan-tuan. 147 ni. Banyak tu, 147. Berapa simple majority? 112. 112 kita dah boleh perintah dah tuan-tuan. Tapi sekarang kita ada 147, lebih daripada boleh perintah. Apatah lagi saudara, ada banyak perkembangan terkini. Contohnya hari ni kita tahu ada seorang ahli parlimen ni dah tak berapa sihat, kan? Kita pun tahu juga ada di antaranya yang telah mempunyai masalah kewangan yang meruncing dan sebagainya. Bila-bila masa dia boleh meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, beri laluan kepada Tun Dr. Mahathir untuk bertanding. Ini saya cerita tentang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Di mana tempat dia? Tak jauh tuan-tuan, tak jauh. Tetapi tuan-tuan pun boleh agak lah siapa yang saya maksudkan. Di negeri Kedah, Darul Aman. Dan kita juga jangan lupa, ada juga kes yang melibatkan ahli parlimen Masjid Tanah yang terpalit dengan isu rasuah ataupun politik wang, dan juga mengadakan jamuan ketika pilihan raya umum yang ke-15. Kes Mas Emiati juga sedang berhadapan dengan petisyen mahkamah, petisyen pilihan raya. Ini juga boleh menyumbang 1 kursi kepada kerajaan perpaduan ini. Bukan hanya kursi yang akan ditandingi oleh Tun Dr. Mahathir yang boleh menyebabkan kita dapat 148 balik. Malah kalau kita ada rezeki tambahan, saudara, kita juga boleh menang di Masjid Tanah ketika berlakunya pilihan raya kecil Masjid Tanah. Tapi ini semua kes dalam kes mahkamah. Kita tak tahu boleh menang ke, boleh kalah ke. Namun saksi-saksi yang terlibat dalam kes petisyen mahkamah di Masjid Tanah ni, ada ramai saksi-saksi yang kredibel. Dan kita mendoakan semoga ianya membuahkan kejayaan kepada teman-teman kita yang membuat petisyen untuk Parlimen Masjid Tanah. Jadi tak perlulah bimbanglah tuan-tuan, walaupun kita sekarang tidak ada 2/3, tetapi kerajaan masih stabil. Dan tak mustahil kita boleh dapat 2/3 balik pada bila-bila masa, InsyaAllah. Okey, saya hari ini nak buka soalan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 019-481-9495. Ada yang bertanya saya, kenapa dah 2 hari mereka yang mendapat maklumat biasanya daripada grup komuniti WhatsApp setiap kawasan parlimen. Saya nak beritahu, kita punya grup WhatsApp kawasan parlimen ni dah kena sabotaj dan telah dinyah aktif. Jadi saya telah pun hantar grup komuniti WhatsApp setiap negeri, minta tolong join grup WhatsApp setiap negeri. Nak tahu mana link dia, boleh pergi kat Facebook page Lokman Nur Adam Official. Ada dinyatakan link-link setiap negeri. Tuan-tuan join je kat situ. Itu pun mudahlah, cepat. Saya sendiri akan hantar maklumat direct kepada tuan-tuan setiap hari, insya-Allah. Kepada yang nak bertanya soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 0194819495. Silakan, kita mulakan dengan soalan di studio. Okey Tok, soalan studio yang kita faham, selepas Syed Saddiq menarik diri, kita hilang 2/3 majoriti. Negara memang tidak dalam bahaya, tetapi bila ada usul-usul yang perlukan 2/3 keputusan tu, mungkin ada sedikit kesukaran Tok. Macam mana komen Tok?
kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Syed Saddiq, kalau benda tu memberi manfaat yang baik untuk rakyat, maka dia kata dia akan sokong. Itu Syed Saddiq cakap lah kan. Namun saya yakin kalau benda tu dibawa, sesuatu usul dibawa di Parlimen, jarang benda tu bukan untuk kebaikan rakyat. Jadi kita nak menilai sama ada Syed Saddiq ni berpegang pada cakap-cakap dia, kita tunggu je lah bila kita berhadapan dengan situasi untuk memerlukan undi daripada Syed Saddiq ni Namun bagi saya benda-benda yang tidak melibatkan pindahan perlembagaan dan sebagainya, kita tak perlu pun 2/3 Nak meluluskan belanjawan contohnya, simple majority memadai. 112. Itu yang penting. Kita tak nak, jangan sampai kita tak boleh luluskan belanjawan ke rancangan Malaysia ke. Ini yang bahaya. Dan kalau misalnya kita nak buat pindaan, tak banyak sebenarnya pindaan-pindaan yang sehingga nak memerlukan 2/3 ni. Belum ada sebarang keperluan yang mendesak. Jadi jangan bimbanglah, tak ada apa-apa. Okey. Apa yang Tok cakap tadi, berkemungkinan kerusi parlimen ni bakal bertambah dari segi Kerajaan Perpaduan punya majoriti ni. Kalau ikut propaganda Muhyiddin, propaganda puak-puak Perikatan Nasional ni, memanglah mereka memainkan isu kononnya kita perlukan 2/3 ni kerana nak tambah kursi di kawasan China, nak tambah kursi di AP supaya ketuanan di AP ni akan menjadi lebih hebat daripada ketuanan Melayu. Dah, kalau kau dengar, bagi saya lah simple lah, berhentilah dengar kata-kata manusia-manusia yang kita dah tahu dia ni belah Perikatan Nasional. Kalau anda terus mendengar, lepas tu dah lah dia mendengar, dia tanya aku betul tak betul. Kalau dah tahu lah dia orang ni semua memang puak-puak Perikatan Nasional, memang kerja dia memfitnah je, mereka cerita je, menghasut kita supaya membenci kerajaan perpaduan ni je. Buat apalah kita nak peningkan kepala kita mendengar daripada sebelah mereka. Don't waste your bloody time. Lebih baik gunakan masa yang ada tu baca Quran ke, buat hafazan ke, lagi banyak manfaat. Menghafal doa-doa, ataupun menghafaz hadis 40 ke, lagi baik. Konvoi RZ buat konvoi RZ ke, lagi baik tuan-tuan. Lagi banyak manfaat daripada korang pergi dengar Raja Petra, Regi Jesse, Zaid Ibrahim, siapa lagi, Papa Gomok, Salim. Apa sekarang dah ada dah, selain daripada Papa Berry ni, Papa Gomok ni, dah ada Papa Berry lah pula lah. Tak cukup ke spesies-spesies Zam Yahya dengan Aidil ni? Okey, sidang parlimen panas tu bila Muhyiddin Yassin ni dan barisan MP Perikatan Nasional mempertikai keputusan AGC dan mahkamah berkenaan isu kes Datuk Seri Zahid Hamidi tu. Kenapa? Dia petikai keputusan. Muhyiddin pun petikai keputusan. Muhyiddin pun petikai keputusan mahkamah? Ya, betul. Zaman dia jadi Perdana Menteri ada 100 lebih kes DNA. Ada 100 lebih, bukan 1-2, bukan setakat Syedan Kasim seorang. Bukan setakat kes yang terang-terang ada kes pun jadi tak ada kes. Kes Azmin Ali, Haziq. Ini zaman dia Menteri Dalam Negeri, zaman dia Perdana Menteri semua. Dilindungi sepenuhnya. Kes contohnya macam berapa kes, 46 kes Tan Sri Musa Ahmad dilepaskan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa tu, ada banyak kes, 100 lebih kes, bukan 1-2 kes, 156 kes semua sekali digugurkan. Tapi invitation to go live together ni daripada Bangladesh pula. Aduh, mana ada orang ni dapat punya boleh tahan ada orang ni. Ada yang nak bersembang waktu tengah hari ni. Ada. Zainal Abidin Ahmad, Aldrian,
Okey, silakan saudara Aldrian. Boleh buka kan tu? Takut. Ya. Hello. Aldrian. How are you? Ya, Tok. Baik-baik. Baik. Okey, saya cuma nak tanya, kalau kerajaan perpaduan dah hilang 2/3 Ya. majoriti ni, Ya. saya tahu persepadanan semula masih boleh dibuat. Tapi cuma kita tak boleh nak tambahkan kerusi parlimen untuk kelebihan untuk pihak Ya, kerajaan betul. perpaduan kan? Betul. Persepadanan semula maknanya kalau nak ubah kawasan sepadan boleh. Menambah tak boleh. Menambah tidak boleh. Kemudian kena ingat juga, ada yang di bawah bidang kuasa kerajaan pusat, ada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau tambah kursi parlimen di peringkat pusat, kalau nak buat di peringkat negeri pun sama juga, perlukan 2/3. Jadi ada tempat kita boleh buat persepadanan semula dan tambah kursi di peringkat parlimen. Tapi kalau dekat negeri tak boleh, maknanya dekat negeri tu dia akan kekal mengikut Dewan Undangan Negeri yang lama. Itu kena faham lah. Okey, Aldrin, ada lain? Tambah kursi parlimen lagi bagus kan, kalau ada 2/3 ni. Dia ada bagus, ada tak bagusnya, Aldrin. Tapi persoalan dia, dalam situasi macam mana yang kita boleh tambah kursi ni? Ini kena faham. Contohnya, kalaulah kawasan-kawasan secara purata, katalah 100,000 dan jumlah pengundi itu sudah melebihi 30% daripada yang sepatutnya, maka dia boleh menambah kursi di tempat situ. Contohnya kalau katalah 100,000 tu sebagai benchmark untuk secara puratanya di sesuatu kawasan parlimen, dia sepatutnya 100,000. Tapi sekarang ni dah 130,000 lebih. So dia dah boleh tambah kursi di situ. Sama juga kalau dia dah lebih daripada 300,000, sepatutnya kawasan parlimen tu dah boleh pecah 3, bukan setakat pecah 2. Dan kalau boleh, sesuatu kawasan parlimen itu pun tak boleh kurang daripada 30% daripada sepatutnya. Ini kena faham lah. Okey? Terima kasih, Tok. Sama. Okey, Syam, silakan Syam. Syam. Assalamualaikum, Syam. Ada soalan studio? Ada. Okey. Okey, gempar bila Hadi Awang dalam parlimen dia mempertikai kerajaan perpaduan ni berkenaan dengan royalty minyak tu. Ketika dia menjadi kerajaan 20 apa? 2 tahun, 18 bulan. Dia mula-mula 18 bulan, lepas tu lagi 17 bulan. 33 bulan. Ketika itu tak ada pula dia sibuk nak memikirkan untuk mengembalikan royalty minyak Terengganu. Bila ditanya dalam apa ni kabinet, dalam apa ni parlimen, kenapa dia tak buat demikian ketika dia berada dalam kerajaan? Dia kata kita ketika itu tak ada masa sebab kita diganggu oleh kerengga. Kerengga yang dimasukkan tu. Kerengga yang dimasukkan itu kerana ada usaha-usaha untuk menebuk atap, dia kata. Melakukan benda haram yang berdosa. Itu yang saya tanya dengan dia. Jadi sekarang ni menebuk atap zaman Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri itu tak berdosa. Bukan umpama kerja-kerja kerengga. Jadi dia sebenarnya mengakui bahawa dia pun terlibat menjadi kerengga. Sebab salah satu sebab bila mana mata wang kita dah kukuh, ekonomi kita dah bagus, bursa saham pun tengah cantik,
tiba-tiba dia kata ada usaha untuk menebuk atap. Terus jahanam kita punya mata wang, kan? Bursa saham pun menghudum sekejap akibat daripada kenyataan-kenyataan dia. Maknanya dia buat benda haram jugalah. Dia juga membuat benda-benda yang berdosa. Tapi Tok, Ya. kalau kata nak mengganggu gugat kerajaan yang ada sekarang ni Tok kan, adakah ianya salah di sisi undang-undang ke memang boleh? Itu adalah salah satu proses demokrasi. Mana? Kalau nak menebuk atap ni. Dia macam ni lah. Kalau dulu belum ada akta anti lompat parti, dia boleh buat. Ambil SD secara personal ni. Beli ahli parlimen lah. Beli ahli parlimen dan sebagainya. Tapi sekarang ni, kalaupun dia boleh yakinkan, dia boleh yakinkan parti yang tidak ada terikat dengan perjanjian. Ini mungkin kesilapan di pihak Pakatan Harapan. Macam kita dah melalui pengalaman lepas 2018, kita lihat 16 orang ahli parlimen kita melarikan diri, menyertai acara lompat berkatak-katak. Beramai-ramai. Bila kita dah tahu 16 orang lompat beramai-ramai menyertai Perikatan Nasional ataupun Bersatu, maka kita mengambil keputusan untuk pilihan raya 2022, setiap wakil rakyat kita nak bertanding ni, 3 aku janji dia kena sign. 3 3. Sebenarnya PKR pun Buat sign benda juga, buat benda yang sama. Tetapi mungkin mereka kali ni mereka tak terbayang bahawa muda pun boleh lari daripada perjuangan. Muda pun boleh lompat parti. So selamatlah muda, kerana tidak ada perjanjian. Lebih-lebih lagi pemimpin muda ni terdiri daripada manusia-manusia yang tidak ada maruah diri, kan? Minta maaf leh, jangan marah sangat kan. Kau bekas. Janganlah marah Kalau dia ada maruah, dia tahu dia menang bukan atas merit dia sendiri, dia menang baik di Puteri Wangsa ataupun di MUA, dia menang atas tiket, atas kerusi yang diberikan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak letak calon, Pakatan Harapan sokong mereka menang atas bantuan Pakatan Harapan. Hari ini sepatutnya mereka ada maruah dan tidak mencuri kursi yang Pakatan Harapan berikan kepada mereka. Mereka tidak akan khianat pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang memberikan undi kepada mereka untuk mereka menang di Puteri Wangsa, begitu juga di MUA. Mungkin ini pengalaman dan mungkin ini juga mengajar kita supaya akan datang, kalau kita nak bagi kursi kepada orang lain, menghormati mereka berada dalam pakatan kita, pastikan buat juga agreement. Jadi kalau Haji Hadi cakap zaman dulu, zaman scheme of thing, bila Muhyiddin boleh tawarkan jawatan menteri, GLC, boleh tawarkan GLC kepada orang yang lompat parti, ataupun boleh ugut orang, boleh desak ataupun boleh ancam nak dakwa dan sebagainya, ataupun tawar untuk digugurkan daripada pendakwaan sebagai pencabul ke ataupun perogol ke, kan? Kalau dulu boleh. Tapi sekarang bila terikat dengan akta lompat parti, setiap keputusan parti itu mesti dibuat secara en bloc oleh ketua parti. Oleh ketua parti. Lainlah macam parti yang dia seorang je ahli parlimen. Bos lama hang lah. Yang tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Okey. Tok, ada aduan ke soalan ni? Aduan ke soalan? Assalamualaikum Tok. Saya daripada orang Pelangai ni. Dia minta Tok sampaikan pada kerajaan untuk tengok sikit jalan-jalan di Pelangai, dan diorang juga minta line internet di Pelangai ni Tok. Oh, okey. Pertama saya nak beritahu dengan rakan-rakan di Pelangai. Okey. Di Pelangai ni ada 3 felda. 3 felda. Felda Sungai Kemahang. Kemahal Felda Sungai Kemahal ada, Felda Kemasul ada,
Felda Cimomoy. Cemomoy betul. Cemomoy Ha. Felda Cemomoy. Ada 3 Felda ni. Di setiap Felda ni alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah umumkan setiap Felda selepas ni sudah diberikan pusat hemodialisis mereka sendiri. Lepas ni kalau ada orang Felda ni ada masalah sakit buah pinggang, tak payahlah turun ke bandar pun semua. Di setiap Felda akan ada pusat hemodialisis dia sendiri. Kemudian Datuk Seri Anwar pun dah luluskan untuk dipasang 2,000 lebih lampu jalan. Ianya melibatkan peruntukan lebih kurang 500 juta setahun. Di semua Felda-Felda. Maknanya lepas ni kita tak nampak lagi lah Felda-Felda gelap macam dulu. Sama jugalah Felda ni pun kita haraplah kali ni kalau kita tengok pilihan raya di 6 buah negeri ni masih belum nampak cantik sangat sokongan orang Felda ni. Jadi kali ni kita harap sokongan Felda ni setidak-tidaknya hargailah. Kita tahu bahawa 2001 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan bahawa hutang peneroka 80% hutang peneroka ni dilangsaikan. Tetapi nak beritahu, Muhyiddin hanya umum hutang tu dilangsaikan, tetapi hutang tu pergi mana? Hutang tu terpaksa diabsorb oleh Felda. Ada tak kerajaan Muhyiddin membayar hutang ni? Tak ada. Hanya 2 tahun lepas tu, tahun 2023 bulan Julai tahun ni, barulah Datuk Seri Anwar menandatangani FDSA, perjanjian untuk mengambil tanggungjawab membayar. Kena tahu bila Felda hapuskan hutang, Felda berhutang. Felda kena tanggung hutang tu. Hutang tu lebih kurang 8.3 bilion hutang peneroka-peneroka Felda. Campur dengan kos untuk mengambil alih Felda Global Ventures, dia jadi 9.9 bilion, 9,900 juta ringgit. Macam mana cara Felda nak bayar hutang ni? Felda kena terbitkan sukuk. Dia terbitkan sukuk. Dan sukuk ini DSA dia ambil tanggungjawab dan dia telah memulakan pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Dah dibayar dah. Maknanya saya rayulah orang Felda ni tolonglah bagilah muka sikit pada Perdana Menteri kita, terutamanya di 3 Felda yang saya cakap tu, Kemahal, Kemasul, Cemomoy. Berilah sokongan kepada kerajaan perpaduan ni. Dan saya pun dapat maklumat Datuk Zahid, Perdana Menteri sedang mengusahakan untuk memastikan rumah-rumah generasi kedua Felda ni dapat disegerakan. Saya tahu bahawa Datuk Seri Syabri Cik pun sedang mengusahakan supaya macam itu hari kita pergi kat Felda wilayah Raja Alias Datuk Seri Syabri Cik dah bawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan rumah generasi kedua Felda dan pujalan on the spot diluluskan oleh Perdana Menteri. Mereka buat macam-macam untuk bantu orang Felda. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu ada komplain tentang jalan-jalan di dalam kawasan Felda yang yang perlu dibaik pulih. Saya pun berharap benda ni rakan-rakan di Pelangai ni mereka perlu tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Besar Pahang juga telah membawa perkara ni untuk perhatian Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah. Memang akan ada peruntukan yang akan diturunkan untuk membantu membaik pulih jalan-jalan di kawasan Felda ni, di area Pelangai ni. Ini rutin biasa. Memang kalau ada masalah saya cadangkanlah supaya masalah ini
selain daripada diangkat oleh Menteri Besar, bila nanti pemimpin kita turun, mungkin boleh diingatkan semula, disuarakan semula. Selain daripada itu juga, kita pun tahu bahawa ada banyak kawasan luar bandar ni dari segi talian internet, capaian internet mereka memang lemah. Ada sikit lemah dan problem sikit. Ini pun di bawah perhatian Yang Berhormat Datuk Yang Berhormat Fahmi Fadzil, yang telah pun mengadakan perundingan dengan pihak yang dipanggil tu Starlink, Elon Musk, Elon Musk memberikan khidmat untuk menggunakan Starlink ni secara percuma kepada kerajaan. Begitu sekali. Percuma. So mungkinlah kawan-kawan kita di 3 kawasan Felda ni pun boleh mohon supaya 3 Felda di dalam kawasan Pelangai ni dapat capaian internet melalui Starlink juga. Cantik lah kalau macam tu. Jadi dalam masa yang sama juga saya sukalah nak mencadangkan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid supaya dapat jugalah mengadakan program-program di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ni. Dia boleh buat program-program usahawan desa. Sebab banyak usahawan-usahawan di desa ni yang kita boleh upgradekan, boleh bantu untuk pasarkan mereka punya produk. Saya tengok itu hari bila Datuk Seri Syabri Cik buat dekat Felda Raja Ilyas, gugusan Raja Ilyas. Sangat bagus pameran yang dia buat. So benda yang sama juga boleh juga dilakukan oleh Datuk Seri Zahid di sana. Dan saya yakin ini tidak-tidaknya akan membantu usahawan-usahawan di Felda ni. Dan agensi-agensi macam MARA dan sebagainya yang berada di bawah Kementerian Desa dan Wilayah ni boleh juga memasarkan produk-produk mereka melalui program-program usahawan desa ni. Okey. Satu lagi tu. Parlimen berkenaan dengan sidang parlimen ni. Muhyiddin Yassin terang-terangan memainkan isu 3R. Dia cakap kerajaan perpaduan sekarang ni umpama menindas orang Melayu ataupun kepimpinan Melayu yang ada di tu. Muhyiddin cakap begitu di parlimen. Dia kata kerajaan perpaduan ni menindas. Saya tak nak cerita panjang lah pasal tentang Melayu tak Melayu. Saya nak beritahu orang Melayu, orang Islam boleh berada di tahap yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di dalam kerajaan sekiranya Muhyiddin tidak mementingkan diri dia sendiri. Pada November 2022, bila mana Kebawah Tuanku menitahkan supaya Muhyiddin dan parti dia Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalau Muhyiddin meletakkan Islam dan Melayu sebagai keutamaan, Muhyiddin bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ketika itu ahli Parlimen Melayu ada 74 orang daripada Perikatan Nasional campur dengan 29 orang daripada Pakatan Harapan. Kita akan ada 103 orang ahli Parlimen Melayu Islam dan hanya 53 bukan Melayu dan bukan Islam. Maknanya 2/3 majoriti di kalangan ahli parlimen itu adalah orang Melayu. 2/3. Bukan sikit, 2/3. Hari ini disebabkan keangkuhan dia, kerana dia nak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh terima jawatan timbalan ni. Angkuh dia. Sedangkan dulu Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri lebih awal daripada dia. Dia tak nak jadi timbalan kepada Anwar. Dia nak jadi Perdana Menteri juga. Walaupun Anwar ada 82 kursi, dia ketika itu baru 73 kursi. Kerana dia letak kepentingan peribadi dia mengatasi kepentingan Melayu, kepentingan Islam, maka kita tak dapat sebuah kerajaan yang ada 2/3 ahli parlimen dia ialah ahli parlimen Melayu Islam
Akhirnya hari ini kita ada 76 Islam, 72 bukan Islam. So punca dia lah, Muhyiddin lah punca dia, kan? Jadi tak payahlah dia duk nak sembang tentang kedudukan Islam terancam, kedudukan Melayu terancam. Selagi UMNO berada di dalam kerajaan ini, kepentingan Melayu akan dijaga. Jangan jadi bodoh. DAP pernah merasa duduk dalam kerajaan 22 bulan. 22 bulan ini akibat daripada ketelanjuran kata-kata, akibat daripada ketelanjuran perbuatan, akhirnya mereka menjadi pembangkang balik. Lim Guan Eng akhirnya menjadi kluster mahkamah. Jadi mereka pun belajar melalui kesilapan. Mereka belajar melalui kesilapan. Mereka tidak akan mengulangi kesilapan-kesilapan itu. Itu sebab kita tengok zaman DAP bersama dengan UMNO hari ini. Ada kita dengar mulut-mulut celupa seperti mana yang sebelum ini pernah berlaku. Ada. Contohnya, bila mana Ramasamy mempertikaikan tentang saiz penjawat awam di kalangan Bumiputra. Kita belasah je Ramasamy. Tengok apa pendirian yang DAP ambil. Dia gugurkan Ramasamy daripada jadi calon pilihan raya. Bukan setakat gugurkan daripada menjadi timbalan ketua menteri, calon pilihan raya pun tak dapat. Bila Tony Puah mengherdik pemimpin UMNO, mengatakan BN korup dan sebagainya, kita lihat Tony Puah pun tak dicalonkan menjadi calon Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya yang lepas. Begitu firmnya Anthony Loke ketika itu. Bila mana ada seorang anak muda daripada DAP, pemuda DEPSI, mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati orang Melayu di Balakong, kita lihat pada hari yang sama YB Anthony Loke telah pun menggantung keahlian individu ini, sementara menunggu siasatan dilakukan ke atas. Nampak firm DAP cuba menjaga hati orang Melayu, cuba menjaga hati orang Islam. Mereka takkan membenarkan mana-mana pemimpin mereka mengeluarkan kenyataan. Ada jugalah cakap, habis tu kenapa YB Anthony mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan kekal dengan Malaysia. Tak betul sebenarnya tu. Dia tak cakap mereka akan kekal dengan Malaysia. Apa yang dia cakap ialah tidak perlu melakukan perubahan pada perlembagaan dia. Kerana apa yang disebut tentang Malaysia, deklarasi setapak, itu dulu. Tetapi pada tahun 2012 mereka sudah pun ada deklarasi baru. 2015 mereka buat lagi satu deklarasi DAP at 50, yang jelas menyatakan bahawa mereka menghormati hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Mereka menghormati apa yang terkandung dalam perkara 152, 153, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Maknanya tak payahlah cerita benda yang lepas. Jadi tak betul lah ada orang kata kita ni bila kita bersama dengan DAP maknanya kita menyokong Malaysia. Mana ada? Janganlah bodoh sangat. Apa maksud Malaysia tu? Sama rata, hak sama rata. Kalau dah DAP buat kenyataan bahawa mereka menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, sama rata tak kedudukan Islam dengan agama lain? Tak sama. Agama lain boleh diamalkan secara aman. Kalau DAP kata mereka Malaysia nak hak sama rata semua kaum, hari ini DAP punya pendirian sudah berubah. Mereka menghormati apa yang terkandung dalam perlembagaan perkara 153, di mana kedudukan istimewa orang Melayu itu ada dan Bumiputra. Maknanya tak adalah apa yang dia minta dulu tu dia teruskan. Itu kena faham. Dan baru ni dalam apa ni convention DAP, mereka meluluskan resolusi 11 resolusi. Turut menyatakan benda yang sama. Dia memberi jaminan tentang kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu. Mereka akan memperkasakan perkara ni.
Jadi bagi saya lah, kan, orang takut dengan DAP ni ialah orang takut DAP ketika DAP bersama dengan Bersatu. Kerana bila DAP bersama dengan Bersatu, orang nampak DAP mengawal Bersatu. Orang juga takut ketika DAP bersama dengan PAS, kerana mereka berjaya mengawal PAS. Tetapi alhamdulillah hari ini sifat saling menghormati di antara pimpinan UMNO dan DAP berada dalam keadaan baik, dan sehingga hari ini kita tak dengar benda-benda yang tak baik yang menyebabkan kita rasa mereka tidak menghormati kita. Alhamdulillah. Ini bukan satu benda yang mudah untuk dicapai. Ini dapat dicapai dengan kesedaran kedua-dua belah pihak, baik belah pihak BN, begitu juga dengan pihak PH dan juga DAP. Tapi kita tak nafikan lah, ada juga belah pihak BN pun ada satu dua pimpinan kita yang kepala gila sikit, kan? Kita abaikan dia orang ni sebab itu pendirian peribadi dia, bukan pendirian parti. Kita tak boleh nak expect semua orang kepala dia betul, kan? Kita pun tak boleh expect Ramasamy ni kepala dia betul. Tapi ketidakbetulan Ramasamy tu dah dijawab. Kepala tak betul Tony Puan ni pun dah dijawab dengan tindakan pihak DAP. Budak pemuda Depsi yang mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati orang Melayu itu pun dah dijawab oleh YB Anthony. So janganlah kita sentiasa nak merungut, tak puas hati tu, tak puas hati ni. Everybody is trying their level best to take care of all the komponen parti of kerajaan perpaduan ataupun unity government. So janganlah kita nak cari titik perbezaan, kena highlightkan, kan? Dan janganlah sampai kita nak gunakan DAP, orang UMNO sokong DAP, maka orang UMNO hari ni menyokong Malaysia. Bila masa pula kita sokong Malaysia, kan? Jangan melampau sangatlah, kan? Sabar, kita pun ada hadnya. Okey Tok. Saya tak tahulah saya nak tanya soalan ni ke tak, tapi mungkin Sumahadir menyatakan dalam salah satu statement dia, kan, kepada pemberita, dia cakap tendang UMNO keluar dan PH bergabung dengan Perikatan Nasional tu membentuk kerajaan. Dia macam ni lah. Kalaulah misalnya PH akhirnya bergabung dengan Perikatan Nasional, kalau jodoh mereka tu dah ada, silakan. Cuma saya nak beritahu dengan Bu Chris, kalau PH bergabung dengan Perikatan Nasional, engkau tetap bukan wakil rakyat. Wakil daddy. Engkau setakat wakil daddy saja, kan? Dan nak beritahulah, kalau pun bapak kau lepas ni jadi ahli parlimen Langkawi, kalau bapak kau dapat jadi ahli parlimen Langkawi sekalipun, belum tentu, geng-geng Pakatan Harapan ni nak hilang akal dan angkat bapak kau menjadi Perdana Menteri balik. Ni nak beritahu lah. Orang ni ulo, kalau boleh dia patuk kita sekali je. Kalau boleh jangan sekali pun kena patuk dengan ulo. Tapi kalau dah 2 kali dah Pakatan Harapan kena patuk dengan ulo bernama Mahathir ni, Pak Hang ni, kalau lagi sekali kena patuk, saya tak boleh nak kata apa lah, tuan-tuan. Saya tak boleh nak kata apa. Jadi saya nak beritahu dengan Mukris Mahathir, hubungan di antara pemimpin BN dengan PH hari ini berada dalam keadaan sangat baik. So sebarang bentuk untuk meracun pimpinan kita, meracun kawan-kawan kita ni, saya rasa ianya satu perbuatan membazir masa. Jangan bazir masa lah. Itu je lah saya nak beritahu. Apa dia? Oh tak. Okey Tok. Apa? Dah lupa soal. Ada ni Megat Afiq. Silakan Megat. Megat Afiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Ya.
Silakan. Saya nak tanya Datuk ni. Okey. Saya tahu Datuk, apa situasi terkini IHR Pandemic Treaty Deal ni? Negara dah sign ke belum? Apa dia? IHR Treaty. Saya tak berapa pasti lah. Ya? Sebab ni besar ni Datuk. Tentang apa tu? Lokman Yang perusahaan. kalau negara sign dengan WHO, Perusahaan UMNO. uh, Perusahaan UMNO. sabarlah. Apa WHO yang mesti darurat. Agung dah tak ada kata lagi dah. Kalau design dokumen tu. Saya rasa belum lagi tu. Tak payah Datuk. Bahaya tu. Okey. Kita pun ada bagi pandangan, kita ada jumpa dengan setiausaha politik kepada Yang Berhormat Dr. Zaleha, kita ada perjumpaan saya, setiausaha politik, Menteri Kesihatan. Betul Dr. Zaleha ke? Betul, Dr. Zaleha. Kita jumpa Dr. Zaleha punya setiausaha politik kan. Dengan PPIM, kita dah jumpa Kita dah jumpa dengan mereka. Kita dah lahirkan kebimbangan kita tentang treaty ni. InsyaAllah InsyaAllah. Ianya juga berada dalam pengetahuan pihak Yang Berhormat Menteri lah. Betul lah. Dia ibarat macam negara dijajah secara halus. Ya, Bagi saya betul. Terima kasih Datuk. Okey, sama. Tadi siapa Okey, soalan daripada ni. Studio studio. Okey tu. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam semalam. Ya. Panas ke? Tak panas, okey je. Okey ya? Ha. Ada apa-apa keputusan yang dibuat ke atau macam mana? Ada banyak keputusan yang dibuat. Alhamdulillah, pengkhianat parti yang naik pentas ceramah pembangkang, contohnya macam Syed Imran yang secara terang-terang berkempen supaya orang UMNO mengundi Perikatan Nasional, telah pun dipecat daripada parti. Ada bekas Esko Pemuda UMNO dipecat atau dibawa ke biro? Dipecat. Biro politik. Dah dibawa ke biro politik. Tak, dia mesti ni Pertama, dia orang dah dihadapkan ke Jawatan Disiplin Parti. Lepas dibawa kepada Jawatan Disiplin Parti, dibawa kepada Jawatan Pengurusan, kemudian dibawa kepada Jawatan Biro Politik. Dan malam tadi Keputusan di MKT, MKT meluluskan pemecatan Syed Imran dan juga saudara Nazir Hussein. Nazir Hussein dipecat kerana beliau terang-terang telah berkempen membantu calon Perikatan Nasional di Negeri Sembilan, Datuk Nazir Hussein. Kemudian ada 25 orang daripada Kota Kinabalu telah dipecat juga. Ada juga lah yang digantung. Okey. Ada banyak ni. ambil 2-3 dulu. 2-3 Lagi nanti dia jadi double. Okey. Syarifuddin, silakan. Aman. Ya, Cik Syarifuddin. Waalaikumsalam. Syarifuddin bin Lebay Sudin, Lebay Udin. Ya. Hidup Parti Amanah. Ni. Datuk, saya adik Amanah. Okey. Amanah Selayang. Alright. Okey, ni Datuk, saya dari dulu saya dah cakap dengan Datuk. Pasal apa yang perpaduan di antara pimpinan kita di antara PH Pakatan Harapan dengan BN. Ni pandangan saya Datuk Nanti saya bagi hujah. Saya nampak di atas je bagus Datuk, di bawah tak ada Datuk. Ni sampai keluar ni, saya cerita ni di tempat saya di Selayang tu. Di Selayang, okey. Saya bagi hujah saya, hujahannya. Kalau ada apa-apa dulu majlis apa-apa contoh raya ke majlis apa ke, contoh kalau PH buat BN tak ada Datuk Mai. Ini saya tengok yang bawah ni pun, yang atas ke, yang ni bahagian ni saya cerita yang ada buat jemputan ke? Ada itu saya tak tahu lah. Itulah. Okey. Kita harap lepas ni bila ada program apa-apa, jemputlah. Bila jemput ni insya-Allah
turun. Kalau Datuk Hasnal Rizwa tu dia ada masa, insya-Allah dia akan turun. Kan? Betul, ini untuk pandangan Datuk. Ya. Saya bukan orang UMNO, tapi saya tengok apa yang saya perhati, apa di UMNO tu banyak kan dia dapat apa ni orang kata ketua bahagian baru semualah. Kan? Betul. Tapi okey, cuma saya nak bagi pandangan saya masa dalam MN dalam MN, apa yang saya perhati yang saya duduk lalu itu MN bagus. Kalau PAS buat, UMNO mai. UMNO buat, PAS mai. Tapi apa saya dengan PAS ni tak ada apa berlaku. Ini apa yang saya nampak di kawasan saya ada tu. Ya, dia macam ni. Dia tu. Din. Dia macam ni, Din. Ya tu. Kita ni macam mana pun, Din, kalau sesama Islam tu mudah sikit, Din. Kan? Kita punya memaafkan tu cepat, cepat. Sebab sama-sama Islam dan sebagainya kan, sama bangsa, sama warna kulit. Macam kita dengan DAP ni 58 tahun, Din. Bagi saya kalau tanya saya secara peribadi, 58 tahun kita berperang dengan DAP. Kalau kita boleh yakinkan 50% ahli kita ni untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang dalam dia ada DAP pun, itu pun dah okey dah. Sebab baru 8 bulan, Din. Baru 8 bulan. Jadi sekarang ni kita ada lagi 4 tahun. Make sure lepas ni ada program kat bahagian ke, kat ranting ke, kat cawangan ke, cuba libatkan orang UMNO, cuba libatkan orang Amanah, libatkan orang DAP sekali dengan PKR. Kita kena daripada sekarang ni program semua bersama. Kalau kita berterusan benda ni, insya-Allah tak ada masalah. Okey Tok, ni saya nak tambah sikit Tok. Okey. Sikit lagi Tok. Okey, ni untuk panggil Tok di PRN, ni kawasan saya lah. Saya Dun Taman Tembler. Okey. Saya Selayang, Parlimen Selayang, Dun saya Dun Taman Tembler. Okey, sebelum ni Dun Taman Tembler adalah MP Kuala Langat. Ni yang Ulu Langat tu. Sani Hamzan. Sani Hamzan. Okey. Sani Hamzan Ulu Langat punya MP dulu dia Dun Taman Tembler. Okey, baru-baru ni calon Taman Tembler Dun Amanah. Okey. Iaitu saudari Puan Alfal Syahri, iaitu anak kepada Syahri Suhaimi. Ya. Okey, apa yang saya nak cerita ni tu, masa yang PRU yang ke-14 tu, iaitu Sani Hamzan bertanding di Taman Dun Taman Tembler, dia punya majoriti 10,000 lebih tu. Okey, yang terbaru Alfal Syahri yang baru ni, majoriti 327. Saya ulang tu, 327. Maksudnya daripada 10,000 lebih drop 327. Apa nak jadi tu? Ini saya cakap tu Dun Taman Tembler Cina. Yalah, macam saya sebut tadi, dia ada beberapa sebab. Ini pertama sekali jatuh 327 tu. Pertama sekali dari segi kesediaan orang dari segi kesediaan orang menerima pakatan baru ni, dia makan masa sikit lah. Makan masa sikit, Din. Nombor 2, Din. Betul tu. Kalau dibandingkan dengan pilihan raya umum, pilihan raya negeri ni, orang ni liat sikit nak turun mengundi. Jadi peratusan keluar mengundi ni pun drop juga. Betul. Itu pun betul. Ada kesan juga. Dan bukan hanya orang UMNO ni, bila dah berkawan dengan Pakatan Harapan, mereka ada masalah nak undi UMNO dan ada masalah nak undi Pakatan Harapan. Kita juga kena terima hakikat juga. Kalau dah kita pun berperang 58 tahun, ada juga geng-geng Pakatan Harapan ni, apa yang dia orang cakap tentang pemimpin UMNO ni melekat dalam pemikiran orang-orang Pakatan Harapan, menyebabkan orang Pakatan Harapan pun ada yang tak nak keluar mengundi calon daripada UMNO ni. So itu pun menyebabkan berlakunya kekurangan peratus keluar mengundi, berlakunya sabotaj parti, berlakunya pemindahan sokongan. Itu pun ada bagi kesan. Itu sebabnya bagi saya, kita letak tepi lah perbezaan ni, kita letak tepi. Kita usaha ke arah penyatuan kerajaan perpaduan ni. Memang susah, tak mudah, tetapi kalau 8 bulan kita boleh capai 50%,
takkanlah lagi 4 tahun tak boleh dapat lagi 30%. Betul tak? So bagi saya masa depan tu cerah lah, insyaAllah. Ya tu, cuma yang saya risau masa saya Hamzan 10,000 lebih jatuh 327 tu banyak tu tu saya risau tu, saya takut. Yalah Din, PMN 16 parlimen pun boleh terbalik. macam saya cakap Din. Ya tu, aturan tu. Ya. UMNO kalah teruk 2018, betul tak? Betul. UMNO menang besar di Johor dan juga di Melaka, betul tak? Betul. UMNO tinggal 26 kursi je Din. Betul tu. Saya pun sedih juga walaupun So saya bukan ni. maknanya politik ni boleh berubah mengikut masa. Dynamic. Dia dynamic. Setuju. So jangan bimbang Din. Yang penting sekali kita buat benda yang betul, kita jaga rakyat betul, kan? 4 tahun ni kita jangan berehat banyak sangat. Kita buat kerja pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, beri yang terbaik pada rakyat, biar rakyat fikir. Kalau rakyat pilih juga Perikatan Nasional, kita bagi peluang mereka merasa zaman lockdown ni sekali. Aduh, mampu lah tu kalau PM ni. Kalau rakyat kita dah buat yang terbaik, rakyat akhirnya nak juga zaman lockdown, rakyat nak juga zaman peningkatan orang membunuh diri 143%. Kita nak cakap apa Din? Betul tak? Yang paling penting kita berikan yang terbaik dulu Din. Okey Din, terima kasih Din. Bagi peluang dekat Kimi. Okey tu. Kimi Woi. Okey tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, assalamualaikum. Okey. Warisan. Ijazah sarjana muda. Ijazah BNCom Sejerai. Kenapa Datuk? Kalau budak-budak pasti masuk pasti. Budak-budak pasti masuk pasti. Saya tak marah. Sebenarnya awak tak tengok saya punya ucapan penuh. Saya sebenarnya masa saya cakap tu, saya cakap kan, lepas ni dekat setiap tabika kemas akan ada mata pelajaran bahasa Arab. Okey? Dan di setiap tabika kemas selepas ini kita akan ada apa namanya panggil silibus mini tahfiz. Kan? Silibus mini tahfiz. Jadi saya beritahu dengan dia orang itu hari, kita dah tak payahlah nak hantar anak kita pergi ke pasti. Faham tak? Tapi saya tahu bukan anak kita. Saya dengar Datuk Omar cakap. Yelah sebab kau dengar apa yang Ketua Pemuda PAS edit dan potong. Kau tak dengar video yang daripada Facebook page Lokman Nur Adam Official. Jadi kita kalau nak tahu kebenaran ni, bila kita dengar orang buat fitnah ni, kita kena masuk, pergi kat Facebook orang yang dituduh tu, tengok ada tak kenyataan penuh. Kalau ada kenyataan penuh kan, barulah kita nilai. Okey? Okey, terima kasih. Okey, BNCom Sejerai. Silakan. Ya, Datuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah jumpa dengan Datuk dah, itu masa di Kedah sebelum Okey. PRN. Di mana? Saya masa tu saya ada bertanya berkenaan dengan bosku lah. Okey. Okey, Datuk, saya tak mau buang masa. Saya dah tunggu lama ni nak dapatkan live Datuk ni, nak bertanya sikit, nak mohon pandangan. Yang pertama sekali saya tengok UMNO ni, kepimpinan atasan lah. Kepimpinan atasan ni saya tengok bila ada sesuatu isu, kita lambat nak pick up. Satu. Okey. Kemudian kita tak bersahut-sahutan. Makna katanya, contoh dia saya tengok sekarang macam Datuk seorang bercakap, hari-hari Datuk bercakap, tetapi kita tak ada lagi MKT ke selain pada Datuk, apa ni, Ada juga. speaker Betul, nak tanya. dulu. Ada juga Dr. Fuad Zakarsi. Ya,
Itu pun Isam Jalil. Siapa lagi? kemudian ada Datuk Sri Azalina. Ismail Sabrici. Jugalah Ada. Datuk Ashraf Wajidi. Jadi kalau boleh tu kita nak satu-satu isu tu kita panjangkan. Makna katanya MKT Presiden, bila Presiden membangkitkan ditemu buat oleh wartawan-wartawan ke berkenaan dengan Setuju. isu yang Maknanya ada orang pick up lah. ada orang pick up. Okey, ni saya nak tanya, ada join kita punya community tak? Ada kan? Datuk ada masuk UMNO Kedah, penerangan memang ada. Saya selalunya dalam TikTok saya, kalau Datuk TikTok jerai apa kali juga video dan banyak-banyak lagi lah. Kalau Datuk boleh follow saya tengok. Okey. Kemudian satu-satu isu tu kita macam angin lalu. Kalau kita tengok, contoh kita tengok macam PKR, macam DAP. Kalau kita tengok, kalau ada satu-satu isu berkenaan satu isu yang boleh dijadikan modal politik, mereka semua ni sentiasa kita tengok sahut menyahut. Walaupun isu tu kecil, tapi dijadikan satu isu yang agak besar yang boleh memberi satu kelebihan kepada kita. Jadi kita agak ketinggalan dari segi pick up isu lah. Okey. Kemudian satu lagi saya tengok apabila ada isu yang membabitkan pemimpin kita, contoh macam yang terbaru bagaimana presiden kita dilepaskan, kita tengok ada orang yang nak backup dia, nak backup presiden ni, tak lantang backup. Saya tengok tu Saya rasa yang backup dalam isu apa ni, isu presiden ni, ini first time saya tengok paling ramai backup. Sebelum ni, yelah, kadang-kadang saya pun rasa juga kan, kadang-kadang saya seorang cakap kan, beberapa orang je cakap. Tapi dalam isu presiden ni, saya rasa ini paling ramai yang mengeluarkan pandangan, yang menjawab, yang pick up. So momentum tu dah bagus lah. Cuma semalam pun presiden pun minta supaya kalau boleh, macam yang tadi saudara cakapkan tu, presiden memang ada bangkitkan. Kita minta supaya, sebab bila time musuh kita serang kita, mereka serang secara berjemaah. Tapi bila time kita jawab, satu dua je jawab. Kita tak ada backup presiden ataupun backup isu kita tu secara berjemaah. Betul. Macam tu, kalau boleh tu, supaya orang tahu kata UMNO ni kuat. UMNO ni satu pasukan yang kuat. Itu sebab saya minta supaya semua orang pergi kat Facebook saya. Saya ada bagi link community. Saya ada bagi link community. Minta tolong join community tu, supaya di setiap negeri, supaya kalau ada isu-isu, kita akan terus post pada tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh terus jawab. InsyaAllah saya ada dalam community tu lah. Boleh jawab dan juga boleh buat video sendiri, kupas cara sendiri, explain cara sendiri, pendekatan sendiri, style sendiri, dengan maklumat yang kita bagi, dan boleh tambah maklumat lagi baik. Okey, terima kasih. Kemudian ada lagi tu, kemudian tu, okey, hamba Allah. Apa ni? Dia ada lagi satu tadi. Ada lagi satu. Kemudian tu dia tu. Okey, Zaidi Carlos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalahnya dah sedih nampak. Saya punya cadangan lah. Saya nak bagi cadangan lah. Setuju tak setuju kalau UMNO ni di rebranding balik. Di apa? Rebranding. Okey. Rebranding
Presiden balik, Datuk Seri Najib Presiden balik. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya, kalau tanya dengan saya secara peribadi, tindakan Datuk Seri Najib meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO bila dipaksa oleh KJ Mas Emiati, itu adalah satu kesilapan paling besar yang dia buat. Kalau dia tak letak jawatan ketika itu, dia fokus betulkan parti kita, itu lebih baik lah. Tapi Datuk Najib dia ada pendirian dia sendiri. Dia tidak mahu overstay ataupun dia mengambil pendekatan gentleman, maka dia melepaskan jawatan. Tapi bila dia dah hand over baton tu, kalau dia nak make a comeback macam mana yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ni, ianya mestilah dengan kerelaan hati semua pihak lah. So kalau misalnya katalah lepas ni beliau dibebaskan, kalau dalam parti sendiri kepimpinan parti berpakat, mereka membuat keputusan, tak kira lah mereka seorang jadi presiden, seorang jadi timbalan ke, ataupun mungkin Datuk Najib menjadi penasihat kerajaan ke, ataupun mungkin menjadi menteri mentor ke, ini kita serah kepada budi bicara kepimpinan untuk berunding. Kita mengharapkan supaya tidak berlaku percakaran dan tidak berlaku perpecahan setelah beliau dibebaskan, kerana setiap percakaran dan juga perpecahan akhirnya yang untung Perikatan Nasional, musuh kita yang untung. Itu pandangan saya lah. Okey, ada satu lagi. Jawab setuju tak setuju sekarang golongan remaja Melayu kurang menyokong UMNO? Saya tak nafikan bahawa ada tak cara untuk memikat golongan muda Melayu untuk menyokong UMNO balik? Saya tak nafikan bahawa orang muda ni dia mungkin tidak menghayati apa sejarah perjuangan kemerdekaan negara yang dipelopori oleh UMNO, oleh bapa kemerdekaan kita, banyak yang dah lupa benda tu, Dan kita lihat juga bila zaman Mahathir ni, BTN dihapuskan, PLKN dihapuskan, apa lagi yang dihapuskan, jasa pun dihapuskan, Khidmat negara, program khidmat negara. Saya rasalah dah tiba masanya supaya apa yang telah dimusnahkan oleh Tun Dr. Mahathir ni, demi untuk memastikan jati diri anak bangsa kita ni dapat dikembalikan. Kita nak supaya orang muda appreciate dengan rukun negara, appreciate apa yang diperjuangkan oleh bapa-bapa kemerdekaan, appreciate keharmonian antara semua kaum. Saya rasa BTN, PLKN dan juga agensi-agensi yang selama hari ini memainkan peranan dalam menyuburkan kefahaman rakyat dalam bab sejarah dan sebagainya ni, benda ni perlu diwujudkan semula lah. Itu yang terbaik lah. Okey, soalan terakhir. 5 tahun akan datang, apa progres untuk UMNO? 5 tahun akan datang, bagi saya sekarang ni kita kena perkukuhkan kerjasama di antara kita dengan rakan-rakan komponen kerajaan perpaduan. Saya nampak sekarang ni disebabkan perpecahan yang berlaku di kalangan orang Melayu, tidak ada satu pun parti Melayu yang boleh perintah tanpa kerjasama bukan Melayu. Dan bagi saya Setuju tak setuju? kerjasama kita dengan Pakatan Harapan hari ini, setuju tak setuju? Daripada parti yang ada sekarang ni semua, semuanya berasal daripada UMNO. Setuju. Memanglah kebanyakannya datang daripada UMNO, PKR daripada UMNO,
DAP dia bukan daripada UMNO. PAS pun daripada Saya UMNO berharap, dan saya doa amanah mudah-mudahan pun Allah datang daripada dan PAS. Semoga orang Melayu kita bersatu kan. InsyaAllah. Kan? Kita kena bersatu, perbanyakkan doa. InsyaAllah. Melayu bersatu, Melayu dah kuat. Itu saja. Betul. Tapi kita kena pastikan bahawa kita kena faham istilah bersatu tu betul-betul lah, kan? Jangan kita ambil istilah bersatu tu macam PAS, kan? PAS ni dia nak bersatu dengan UMNO tapi dia tak nak dengan Dato' Zahid. Sama juga mereka ni, Mahathir dulu pun nak bersatu dengan UMNO tapi tak nak Dato' Zahid, tak nak Dato' Najib. Muhyiddin pun macam tu juga, dia tak nak Dato' Zahid, dia tak nak dengan Najib. Anwar dia tak kira Melayu pula. Padahal Anwar Melayu juga. Kan? So benda macam ni lah nak kena betulkan. Kalau nak bersatu, bukan masuk parti bersatu, kan? Bukan dengan mencuri orang menyalih parlimen, lompat pergi parti dia. Tidak, bukan cara macam tu. Bersatu ni maknanya kalau misalnya nak betul-betul bersatu, yang mana dah kecewa, lompat parti, tubuh parti baru, dia balik semula lah pada parti asal dia, kan? Itu yang sebaiknya lah, kan? Okey? Untuk saya golongan B40 ni kan, barang pun dah naik. Sekarang ni pun kami pun dah naik, beras pun dah naik. Apa solusi untuk rakyat lah? Okey, sekarang ni kalau kita tengok ada beberapa barang dalam stok pasaran kita ni ada masalah. Contoh macam beras. Beras kita tak nafikan sekarang ni apa yang dilakukan oleh YB Mak Sabu. Kita cuba untuk meningkatkan hasil beras tempatan ni 20%. Ini akan makan masa lebih kurang dalam sebulan. Dalam masa sebulan. Punca dia ialah bila mana beras import naik harga. Kita kena tahu kenapa beras import ni naik harga. Kerana pengeluaran beras dunia ni ada masalah. Contohnya negara macam India dulu dia ekspor beras, sekarang ni mereka pun dah mula tak ekspor keluar. Contohnya macam Indonesia dulu pun dia ekspor beras, sekarang mereka import pula beras. Mereka pun tak cukup. Isu global lah. Jadi isu global ni memberikan kesan kepada stok beras tempatan. Sebab bila harga beras import naik, ada pihak yang mengambil kesempatan beras tempatan ni dia orang beli dalam kuantiti yang berlebihan, kan? Panic buying pun menyebabkan stok ni bermasalah, panic buying. Nombor 2, orang meniaga, contohnya orang meniaga, dia orang jual satu pinggan tu RM2, nasi ni. Tapi dia orang tetap nak pakai beras tempatan juga. Dia orang tak nak pakai beras import. So beras tempatan yang sepatutnya untuk rakyat biasa, untuk yang masak kat rumah, untuk yang warga negara Malaysia, kan, akhirnya banyak yang diambil oleh orang yang tak sepatutnya. Termasuklah ada pihak yang tak bertanggungjawab, yang tukar plastik tu. So saya nampak sekarang ni semua orang kena main peranan. Penguat kuasa dia mainkan peranan. Kalau ada laporan, lagi lajulah peranannya dapat dimainkan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita kenal pasti beg beras super tempatan, bawah dia tu label dia warna purple. Kalau ada orang yang pecahkan beg ni ataupun koyakkan beg ni, tukar kepada cover yang label bawah tu biru, contohnya beras import, maka laporkan kepada KPDN. Laporkan kepada KPDN. Tapi ada juga yang mendakwa, contohnya macam syarikat Jasmine Food Corporation. Dia punya beras tu beras yang dah berabuk. Beras dia tu pun ada beras yang kata orang tu kampit bocor. So dia koyakkan kampit yang bocor tu, dia buat repackaging. Tapi orang tuduh dia tukar daripada beras tempatan menjadi beras import. Sebenarnya yang untuk kes itu
Tak benar. Kerana yang kat lantai tu plastik yang dah dikoyakkan semua label warna biru. Maknanya itu memang beras import, bukan beras tempatan. Sama juga dengan gula. Gula pun sama juga Ada orang dia buat video ni, saya nak jawab orang yang buat video. Dia kata beli gula satu kena beli okey. Gula satu lagi, betul ke tu? Okey, saya nak beritahu, ada orang cakap, ni apa ni Lokman Adam ni? Lobak man dia kata. Dia kata menteri tak guna. Saya nak beritahu saya bukan menteri. Dia orang ni dia ingat semua orang yang cakap kat TikTok ni semua menteri agaknya. Kita memanglah kita ada membantu juga menerangkan polisi kerajaan. Tapi tak bermakna saya ni menteri, timbalan menteri ataupun saya berkhidmat dengan kerajaan. Kita buat ni secara sukarela selaku pengarah komunikasi UMNO, dan dalam masa yang sama saya ketua Sekretariat Media Perpaduan. Jadi kita membantu untuk memperjelaskan. Okey. Saya nak beritahu bahawa beras ni gula kasar dengan gula premium putih tak sama. Tak sama. Ada jugalah satu makcik ni, dia buka ni, dia kata dengan beras putih, dia kata dengan gula premium, dia kata sama. Kenapa harga lain, kampit je beza? Tak sama makcik. Tak sama. Okey, sekejap lah. Saya tahu awak tadi tanya saya tengah tolong jawab, tapi saya kena jawab dengan terperinci supaya tidak dipotong-potong oleh geng Perikatan Nasional. Dia ada dua masalah gula ni. Faham apa tu gula kasar dengan apa tu gula putih premium. Okey? Gula yang RM2.85 itu gula yang ada harga shilling. Tak boleh dinaikkan harga. 1 kilogram RM2.85 saja. Okey? Dan saya nak beritahu, kalau harga gula kasar ni orang jual lebih daripada RM2.85, tugas dan tanggungjawab rakyat lapor kepada KPDN. Laporkan. Okey. Kedua, beras ni, gula ni, kedai ke, minimarket ke, emporium ke, Paksen ke, tak kira lah, kedai runcit Aceh ke, mereka tak boleh jual gula kasar ni lebih daripada RM2.85, dan mereka tak boleh letak syarat nak beli gula kasar kena beli gula premium. Tak boleh. So kalau ada kedai yang buat perangai macam ni, tolong lapor KPDN, kita kasih tutup terus kedai ni. Ini kena faham, kan? Okey, gula premium yang dalam kampit ni, tuan-tuan, itu refined sugar, dia lebih putih daripada gula kasar tu. Dah halus. Dia lebih putih dan dia lebih manis. Okey, contohnya kalau kita pakai minum air satu jelas ni, pakai satu sudu, kan? Kalau pakai gula premium ni mungkin tak perlu sampai satu sudu, kan? Setengah sudu ke macam tu. Dia lebih manis. Dia refined sugar. Jadi kalau ada orang yang kata kena beli dua baru boleh beli satu gula kasar premium, baru boleh dapat dua gula kasar. Report. Kalau kita tak report, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tak tahu tentang penyelewengan yang mereka lakukan, lepas tu kita marah kerajaan. Nampak sangat kita ni bodoh, kan? Gula kasar dengan gula premium pun kita tak pandai. Lepas tu kita maki duk kerajaan. Kalau nak minta penjelasan tu, mintalah penjelasan baik-baik. Sebenarnya kita dah cerita pasal gula ni masa arwah Salahuddin Ayub masih hidup lagi. Kita dah beritahu tentang gula ni ada dua jenis. Ada yang gula premium, ada yang gula kasar, gula biasa. Okey? Jelas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. Okey. Kita dah nak maghrib ni. Mana? Belum lagi. Dah 6 suku Okey, sejam. Okey, dah 1 jam dah. Kita ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.